Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insyaAllah saya akan membentangkan projek bersendirian. Saya memilih buku Modern Arabic Story di dalam tajuk cerita The Night and the Sea, karya Muhammad Shukri. Baik, di dalam projek bersendirian ini saya memilih dua projek. Maksud saya adalah dua hasil, iaitu yang pertama ialah saya membuat kritikan sastra, iaitu penulisan ilmiah, dan yang kedua adalah storyboard video. Saya hasilkan video melalui storyboard dan memasukkan input suara dan latar belakang suara. Right. Sebelum saya masuk kepada projek saya cerita sikit berkenaan dengan sinopsis terhadap cerita pendek ini. Okey, kalau kita lihat, watak utama dalam cerita ini adalah watak Widat, iaitu seorang wanita yang boleh dikatakan seorang wanita yang kesunyian. Kenapa dia dikaitkan dengan The Night and the Sea? Kenapa dikaitkan Night and Sea? Okey, cerita ini bermula dengan watak Widat itu pada waktu macam senja tu dalam malam, dia mempunyai masalah. Jadi pantai itu dia menjadikan sumber inspirasi kepada keterangan segala masalah dia. Dari situ dia berjalan kat tepi pantai tu. Lepas tu dia macam cabut kasut, dia jalan macam, sebab kan mungkin perempuan kan pakai kasut mungkin sakit. So macam bila dia buka kasut dia jalan, mungkin dia rasa tak sakit, rasa bebas. Tu dia kenapa dinamakan The Night and the Sea. Lepas tu cerita-cerita ini diteruskan dia menceritakan berkenaan dengan kesetiaan seorang gadis yang bernama Widat ni, iaitu watak utama ni, bersama dengan seorang jejaka yang bernama Nabil. Okey, Widat ni dia sebenarnya dia boleh dikatakan dia seorang yang sangat sosial di dalam berhubungan. Maksud saya kat sini dia telah banyak meniduri dengan beberapa lelaki yang tidak dicintainya. Walaupun dia telah bersama dengan Nabil, tapi dia tetap bersama dengan lelaki lain. Lepas tu cerita ini berjalan sampai satu hari ketika si Widat ni duduk santai di bar yang terletak di kawasan pantai tersebut. Nama bar tu adalah Bar Atlas. Di dalam bar tersebut, Widat berjumpa dengan sahabat baiknya, iaitu yang bernama Zubeda. Okey, di dalam bar tersebut, Zubeda ni berkongsi cerita berkenaan dengan haiwan yang dinamakan kucing. Okey, ceritanya bermula apabila di mana Zubeda meluahkan perasaan dia kepada Widat dengan kehidupannya yang macam, dia kata dia tak cukup tidur. Dia tidur berapa jam dalam 2-3 hari lepas kan. Masa dia tengah cerita tu, ada seekor kucing datang. Lepas tu si Zubeda terkejut. Lepas tu si Widat tanyalah, kenapa kau tak suka kucing ke? Lepas tu Zubeda cakap, aku memang tak suka kucing, sebab kucing ni bukan saudara kucing. Dari situlah penulis menggunakan konsep throwback kepada pengalaman Zubeda dan ibu dan adik lelakinya berkenaan kucing. Dia ceritalah bagaimana kucing itu telah menghantui ibu mereka, sebab dulu diorang pernah kurung kucing tu dan tak bagi makan. Lepas tu diorang hantar kucing tu ke tempat yang tak ada orang. So dari situlah si Zubeda ni menceritakan kisah silam pahitnya bersama kucing tersebut. Okey, tu sekadar sinopsis.
Jadi saya teruskan kepada projek utama saya, iaitu berkenaan dengan kritikan menggunakan teori feminis. Okey. Okey. Di dalam teori feminis ini saya menggunakan tiga pendekatan. Yang pertama ialah pengalaman wanita, dan yang kedua ialah kekuatan, dan yang ketiga ialah perbezaan. Okey. Di dalam pengalaman wanita, saya menggunakan saya menganalisis bahawa terdapat frasa yang mengatakan bahawa terdapat unsur kesetiaan wanita ini pada seorang lelaki. Kalau kita boleh lihat, di dalam frasa itu mengatakan bahawa Widat's word froze in her throat as she thought of the man she had slept with and whom she didn't love. Sebenarnya pada waktu ini sesi luahan antara Zubaidah dengan Widat, sebab kan Zubaidah cerita masalah dia sebab dia tak cukup tidur dalam 2-3 hari ni kan. Jadi Zubaidah, saya rasa sepanjang tempoh Zubaidah menceritakan tu, saya dapat rasa sebenarnya Widat ni seorang kawan atau pendengar yang baik. Sebab dia mendengar luahan tanpa membantah ataupun mencelah ketika Zubaidah menceritakan. Yang ini merupakan konsep pendengar yang baik. Sebenarnya untuk sahabat, saya rasa ini adalah benda yang keperluan. Jadi pendengar yang baik. Sebab bagi seorang pencerita masalah ini, mereka sebenarnya tidak mahu solusi. Mereka mahu lebih kepada untuk didengari masalah mereka. Jadi dalam bercerita Zubaidah menceritakan masalah dia, Zubaidah ni si Widat ni terfikir masa dia dengar luahan hati Zubaidah kan, si Widat ni terfikir dengan kisah silam dia dengan lelaki-lelaki yang dia tiduri, yang dia tidak cintai kan. Dekat situ dia tersedu. Dia terpaksa macam dia tak memberi respon kepada Zubaidah. Dia terus ke tingkap macam dia cari pantai. Macam saya cerita tadi lah, si Widat ni dia mencari ketenangan di pantai. Dia keluar, dia tengok jendela, dia tengok langit. Masa tu nak hujan. So kat situ kita tengok, walaupun kawan dia meluahkan perasaan, tapi dalam masa yang sama hati dia rasa rindu dengan si Nabil tu kan, kekasih dia kan. Okey. Dari sudut pengalaman yang kedua yang saya dapati dalam cerita ini ialah terdapat unsur empati terhadap haiwan. Okey, macam saya jumpa dalam frasa ni ketika Zubaidah menceritakan kepada Widat, I told my mother we are going to feed her and give her some water. She shouted, no, you will not. It will die of hunger. Frasa ini adalah dalam penceritaan luahan hati Zubaidah kepada Widat, di mana ketika itu penulis menggunakan konsep flashback cerita Zubaidah bersama ibu dan adik lelakinya. Yang tadilah ketika kucing tadi datang kan, lepas tu si Zubaidah teringat dengan kisah silam dia kan. Dekat sini kalau kita tengok dekat dalam luahan hati Zubaidah ni, ada satu hari ni ibu dia tengah macam siang ikan yang tu. Dia tengah-tengah siang ikan, kucing ni datang lah. Biasalah kucing kan, so dia macam miau macam tu kan. Pada datang, ibu dia rasa terganggu. Ibu dia macam halau lah, syuh kan. Lepas ibu dah halau, kucing tu datang gigit ibu dia. Ibu dia geram kan, sebab kucing datang kan. Ibu dia suruh ibu dia terus kurungkan kucing tersebut dalam bilik, tak bagi makan.
Tapi lepas 2-3 hari si Zubeda dengan adik lelaki dia pergi tengok. Dia pergi tengok dia tengok kucing tu dalam muka menyeramkan lah. Muka menyeramkan sampaikan tahap macam nak mati lah. Macam nak bergerak tak mampu. So Zubeda ni kesian lah. Dia macam dia nak bagi makanan lah sikit kat kucing tu kan. Sekali mak dia marah. Jangan bagi makan jangan bagi makan atau minum, biar dia mati kan. Dekat sini boleh nampak walaupun mungkin ibu dia tidak suka haiwan bukan sebab tidak suka betul, tapi macam geram mungkin kan. Tapi Zubeda masih ada rasa ihsan terhadap ataupun empati terhadap haiwan tersebut. Okey. Pendekatan yang kedua yang saya gunakan ialah kekuatan. Okey. Di dalam kekuatan ini, yang pertama saya boleh lihat terdapat unsur dominasi kaum lelaki. Penulis menegaskan dominasi kaum lelaki di dalam cerita pendek ini dalam frasa the woman was sobbing as her boyfriend tried to reassure her. Okey. Peristiwa ini berlaku ketika Zubeda baru datang ke bar Atlas tu. Ketika itu dia baru duduk selepas dia order air lah. Lepas dia order air tu, dia duduk, dia memerhati sekeliling bar tersebut kan. Dia perhati, dia nampak satu pasangan ini, satu pasangan lelaki dan wanita ni kan. Dia nampak lelaki tu sedang memujuk wanita tersebut. Dia pujuk. So kat sini kita boleh nampak bagaimana sesuatu hubungan itu sebenarnya untuk menjadikan hubungan tu yang kukuh perlu ada komunikasi antara satu pihak ke satu pihak. Sebab kalau kita tengok dalam buku Man from Mars and Woman from Venus, kat situ John Gray mengatakan bahawa setiap lelaki itu akan cuba menyelesaikan masalah wanita ketika, maksudnya seperti dalam guruh ataupun kira dalam susah lah nak selesaikan masalah tu kan. Tetapi bila dia dah berkomunikasi dengan wanita tu, dia telah lepas ujian itu. Tetapi kalau dia tak berkomunikasi terhadap wanita itu, dia masih terperangkap dalam ribut itu, dia tak terlepas. Jadi untuk membina hubungan yang bagus di antara lelaki dan wanita, konsep komunikasi itu adalah penting. So dekat sini boleh nampak lelaki itu menjadikan hubungan itu baik. So kita boleh nampak dominasi kaum lelaki terhadap wanita dalam situasi tersebut. Yang kedua, dalam aspek dalam kekuatan ini kita boleh nampak toleransi alkohol. Dalam frasa yang mengatakan bahawa ialah she scooped a spoonful of sugar in her glass and stirred it in without thought to herself that Nabil had a similar habit of putting salt in his beer to slow down the effect of the alcohol. Okay. Kalau kita tengok dekat sini ada dua gender, iaitu lelaki dan wanita. Di mana gender lelaki itu gender wanita itu, kalau kita tengok dalam ni sebenarnya yang scoop ni adalah Zubeda. Dia campurkan gula tu dalam cawan dalam wine. Sebab masa tu pelayan bar tu dia sediakan wine untuk Zubeda tu. Jadi kalau kita tengok macam dekat sini saya boleh timbulkan dua persoalan kepada penulis. Adakah tujuan utama Zubeda menambahkan gula adalah untuk menambahkan kemanisan ke dalam alkohol tersebut? Kalau kita tahu gula itu adalah manis. Okey, adakah dia untuk menambahkan kemanisan? Yang kedua, adakah dia untuk melambatkan reaksi alkohol? Okey, kalau kita tengok kepada proses fermentasi alkohol, di mana anggur itu, proses nak buat wine tu, di mana cara nak perak jadi alkohol tu
alkohol yang yeast yang ditambah dengan alkohol, yeast untuk jadikan alkohol perlukan penambahan gula. Jadi reaksi dengan reaksi yeast dan gula akan menjadikan alkohol. Jadi kalau terlampau banyak gula itu, yeast akan habis. Jadi lebihan gula tersebut akan menjadi yang itulah akan memaniskan wine tersebut kalau kita tengok dalam proses fermentasi dia kan. Okey. Yang tu kalau untuk memaniskan. Jadi mungkin kalau dia nak untuk memaniskan, kenapa dia tak kiranya macam dari dia boleh je order macam wine yang terus manis kan. Kenapa dia tak dia order yang biasa lepas tu baru tambah. Sebab kalau nak tambah pun mungkin sebab tu air sejuk. Jadi mungkin susah untuk melarutkan air sejuk tersebut ke dalam gula kan. Kecuali bancuh dengan air gula. Bancuh air gula baru masuk dengan wine kan. Dan kalau betul lah dia gunakan gula itu untuk mengurangkan reaksi alkohol tersebut, saya dapat rasa kalau ditambah gula ke dalam wine tersebut, kita boleh lihat jadi bila ditambah gula dalam alkohol tersebut, kadar volume dalam air tersebut akan meningkat. Jadi bila dah meningkat, volume of alcohol akan berkurang. Itu secara logik, secara literal yang kita boleh tengok. Tetapi berbeza pula pada Nabil. Sebab Nabil campurkan garam dalam bia. Okey. Campuran garam dalam bia. Okey, kalau kita tengok dalam banyak-banyak artikel berkenaan dengan alkoholik ni, kebanyakan alkoholik ni diorang tahu bahawa bia ini tak ada nutrien yang lengkap untuk tubuh badan untuk aktiviti-aktiviti seharian. Jadi dia tak membekalkan tenaga sangat pun. Jadi kebanyakan peminum-peminum tegar ini, diorang campurkan garam ke dalam bia tersebut adalah untuk macam menambahkan nutrien dalam kehidupan sehari beliau. Itulah function diorang letak garam ke dalam bia. Okey, dan aspek yang terakhir iaitu aspek perbezaan. Kita boleh lihat dalam dua aspek, iaitu dalam penulis dia menzahirkan sifat wanita dalam cerita pendek ini. Frasa dia adalah, she entered the Atlas bar, ordered a Bloody Mary, and then headed for the toilet to dry her hair. Okay, kalau kita tengok kat sini, masa ni adalah ketika lepas Widad dia jalan-jalan tepi pantai waktu maghrib tu lah. Lepas dia tengok pakcik tua tu tabur makanan, breadcrumb serbuk roti. Selepas dia masuk dekat bar Atlas tu, dia terus order air. Masa tu dia order Bloody Mary. Lepas dia order, dia terus ke tandas nak keringkan rambut kan. Jadi kat sini kita boleh nampak penulis menunjukkan watak Widad, sifat dia meletakkan rasa kepercayaan kepada pelayan bar tersebut. Sebab kalau betul-betul seorang yang kira tak biasa ataupun bukan regular customer dekat bar tersebut, mestilah dia akan masuk tandas dulu, dia keringkan rambut, baru dia order. Tapi tak, dia order, dia terus ke tandas. Kat situ kita boleh nampak dia meletak 100% kepercayaan kepada pelayan bar tersebut. Ialah takut bar tersebut ataupun ada orang lain letak sesuatu pada minuman dia ke. Ini menunjukkan dia letakkan dasar kepercayaan kepada pelayan bar tersebut. Lepas tu perkara kedua kita boleh lihat di mana dia menzahirkan sifat wanita itu dengan dia mengatakan bahawa dia Widad ini ke tandas dan mengeringkan rambutnya. Kat situ kita boleh nampak lah, tak pastilah rambut Widad adalah panjang atau pendek, tapi dia mengeringkannya. Mungkin kenapa dia nak keringkan ke tandas, mungkin kat situ mungkin rambut dia panjang, ataupun tandas kat situ ada sediakan tuala atau tisu. Kat situ boleh nampak lah.
Okey, di dalam pendekatan perbezaan yang kedua, saya boleh lihat ada dalam aspek pendidikan wanita. Okey, dalam frasa yang cerita tersebut adalah, Widad sat on a bench and look at the two of them without understanding a single word. Okey, kat sini berlaku ketika Widad berada di dalam bar. Dekat situ selepas Widad dah duduk dekat dalam bar masa dia order yang Bloody Mary tadi, lepas dia order, dia tengok sekeliling. Perkara pertama yang tadi dia tengok adalah seorang pasangan laki isteri ni yang pasangan teman wanita dan lelaki ni. Teman lelaki tu pujuk teman wanita tadi kan. Yang kedua dia tengok dua orang ni. Satu orang asing dan satu lagi ialah empunya bar tersebut. Okey, kat sini saya dapat merasakan bahawa orang asing itu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan empunya bar tersebut. Sebab selepas penulis menceritakan perkara ini, dia menyatakan satu statement yang mengatakan dia menyatakan bahawa dia ada sebut perkataan English bar owner. Okey, saya dapat rasakan kenapa dia sebut English bar owner. Nak menunjukkan bahawa mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggeris di antara orang asing itu dengan owner tadi. Jadi kita boleh nampak kat sini mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Mungkin kat sini adakah Widad ini tidak memahami apa yang dibualkan oleh orang asing dan owner bar itu, ataupun dia tidak berapa jelas mendengar. Sebab dekat sini dia mengatakan dia tak faham apa langsung. Mungkin sebab dia kata kat sini tak faham apa langsung kan. Jadi saya dapat konklusinya kat sini, Widad tidak memahami bahasa Inggeris. Jadi daripada statement ini saya dapat merasakan bahawa wanita pada zaman tersebut tidak mempunyai pendidikan yang lebih tinggi berbanding lelaki. Pada zaman ini feminisme baru nak meningkat, mungkin tak banyak lagi yang memperjuangkan hak wanita, dan golongan lelaki masih lagi dipandang tinggi pada waktu ini. Dan begitulah 3 pendekatan feminis yang saya gunakan, iaitu pengalaman wanita, kekuatan dan perbezaan. Okey, seterusnya saya beralih kepada projek kedua saya, iaitu saya menyediakan satu storyboard video. Apa yang dimaksudkan dengan storyboard video di sini adalah daripada kumpulan-kumpulan storyboard yang saya bina berdasarkan cerita The Night and the Sea ini, saya cipta satu video. Yalah, bukan apa, sebab saya dapat rasa mungkin kebanyakan orang tak ada masa untuk membaca ataupun kurang minat untuk membaca. Jadi saya sediakan video. Bagi saya, video saya agak detail dan menceritakan satu demi satu perjalanan cerita Widad ini di tepi pantai dan dalam bar tersebut. Dekat situ saya masukkan suara latar dan gambar storyboard. Dan cerita ini mungkin lebih jelas kalau saya ceritakan dengan gaya begitu, orang lebih faham dan lebih meminati mungkin cerita-cerita ini melalui video saya. Nanti saya disediakan link YouTube dekat bawah tu, nanti bolehlah tengok dan mungkin boleh komen ataupun boleh share kepada rakan-rakan yang lain. Dan kesimpulannya kat sini, saya ingin menyatakan bahawa daripada keseluruhan projek saya ini, daripada cerita The Night and the Sea ini ialah penilaian terhadap wanita pada zaman tersebut mempunyai beberapa aspek, termasuk kesetiaan, empati, pendidikan, sifat dan toleransi terhadap alkohol. Okey, sekian saja daripada saya. Mungkin sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada pendengar. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.